Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, untuk video ni cikgu akan terangkan tentang bab 10 pengangkutan dalam manusia dan haiwan. Kita akan masuk topik 10.5 kumpulan darah manusia. So, dalam topik ni cikgu akan mengajar tentang kumpulan darah ABO. Okey. Kemudian kita akan hubung kait kumpulan darah ABO ni dengan pendermaan darah. Okey. Yang ketiga, faktor resus. Okey, faktor resus tu positif ke, darah positif ataupun darah negatif. Okey. Yang keempat, menakul faktor resus yang tidak sepadan terhadap kehamilan. Okey, pertama sekali awak kena tahu tentang jenis darah lah. Okey, kumpulan darah kita. Kumpulan darah awak tahu tak darah apa? Darah manusia ni dia dikelaskan kepada 4 kumpulan. Ada kumpulan darah A, B. Okey, jadi keserasian darah ni sebenarnya boleh ditentukan melalui 2 cara. Melalui kumpulan darah ataupun faktor resus. Okey, kita pergi dulu pada cara yang pertama untuk menentukan keserasian penderma darah kita. Okey, faktor yang pertama adalah kumpulan darah manusia. Jadi jenis-jenis kumpulan darah manusia ni ada 4, ada darah A, darah B, darah AB dan juga darah O. So darah ni ditentukan berdasarkan sistem ABO, pengkelasan darah ni. Okey. Yang kedua, kita cuba pula hubung kait antara darah ABO dengan pendermaan darah. Pendermaan dan penerimaan darah adalah berdasarkan kesesuaian kumpulan darah penderma dan juga penerima. Tak boleh satu, dia kena dua-dua, kena serasi. Okey, pemindahan daripada seorang penderma kepada seorang penerima kena ambil kira jenis kumpulan darah penderma dan penerima. Kalau dua-dua penderma dan penerima tak sepadan, sel darah penerima akan mengalami pengaglutinan, okey, iaitu penggumpalan. Okey, dan akan menyebabkan kematian kalau penggumpalan darah ini terjadi. Jadi perbezaan kumpulan darah manusia ni dia bergantung kepada kehadiran molekul protein tertentu pada darah manusia tu. Dia ikut antigen dan antibody dalam darah manusia. So antigen ni terdapat dalam permukaan eritrosit, iaitu sel darah merah. Antibody pula terdapat dalam plasma darah. Yang globulin tu kamu dah belajar sebelum ni. Okay. Antigen ni dia bertindak sebagai pemberi signal. Okay. Antigen yang ni. Dia akan bagi signal jika ada kehadiran unsur-unsur asing. Okay. Dan dia akan menyebabkan tindak balas imun tubuh. Jadi bila antigen detect ada unsur asing, badan akan menghasilkan antibody. Dekat globulin tu lah akan hasilkan antibody. Antibody tu dia akan bertindak secara spesifik terhadap antigen tertentu. Sebagai contoh, kalau antigen A, anti-A yang akan bertindak. Kalau antigen B, anti-B yang akan bertindak. Bila antibody dia kesan antigen tu, dia akan bertindak balas lah terhadap eritrosit. Jadi eritrosit tu, sel darah merah tu akan tergumpal. Ini kita sebut sebagai pengaglutinan. Okay. Ini gambar contoh kesan darah penderma yang tak sepadan dengan darah penerima. Yang ini contohlah, kalau sel darah merah ni, antigen ni, dia menghasilkan antibody, jadi akan berlaku penggumpalan darah, iaitu pengaglutinan. Dia akan tergumpal darah tu. Okey. Bagaimana pengaglutinan ini boleh berlaku? Kerana penerima mempunyai antibody dalam serum darah. Penerima. Okey, boleh bertindak balas terhadap antigen pada sel darah merah seorang penderma. Okey, antibody daripada penerima. So dia bertindak balas pada antigen penderma. Okey, antibody ni akan melawan antigen yang spesifik.
Macam cikgu cakap tadi, antibody A daripada penerima akan melawan antigen A daripada seorang penderma. Maka darah penerima ni akan tergumpal, okey, pengaglutinan. Okey, jadi penerima boleh mati. Okey, mari kita analisis. Okey, kita hanya ada 2 jenis antigen. Antigen ni ada dekat mana? Ada pada eritrosit, sel darah merah. Ada antigen A, ada antigen B. Dekat dalam plasma darah pula ada 2 jenis antibody yang bertindak balas terhadap antigen, iaitu anti-A dan anti-B. Sekali lagi cikgu ingatkan, antibody ni dia bertindak balas secara spesifik. Okay, dia bertindak balas secara spesifik. Anti-A bertindak balas terhadap antigen A, anti-B bertindak balas terhadap antigen B. Okay, antigen tu daripada penderma. Anti-A, anti-B daripada penerima. Okey, kita tengok pula. Kamu kena kenal kumpulan darah yang terdapat, kumpulan darah yang ada adalah kumpulan darah A, B, AB dengan O. Kalau kumpulan darah seseorang tu A, antigen yang ada pada sel darah merah kumpulan darah A adalah antigen A. Antibody dalam plasma darah kumpulan darah A adalah anti-B. Okey, kalau kumpulan darah B pula, dia ada antigen B, dia mempunyai antibody anti-A. Kalau kumpulan darah AB, dia ada antigen A dan antigen B, dia tiada antibody. Kalau kumpulan darah O pula, dia tiada antigen, tapi dia mempunyai antibody anti-A dan anti-B. So dekat sini, apa yang bertindak balas sebenarnya? Yang bertindak balas adalah antibody. Dia akan bertindak balas terhadap antigen yang masuk. Okey, kamu boleh refer buku teks muka surat 185 jadual 10.6 tu. Kalau nak tengok kesesuaian kumpulan darah penderma dan penerima. Okey, kita tengok kumpulan darah A. Kumpulan darah A dia boleh terima kumpulan darah mana? Okey, kumpulan darah A kita tengok dia ada anti-B. So anti-B ni dia akan melawan antigen mana? Dia akan melawan, ingat antigen spesifik, dia akan melawan antigen B, kan? Jadi dekat sini yang ada antigen B pada kumpulan darah B dan juga AB. Jadi kumpulan darah A hanya boleh menerima darah daripada kumpulan darah A yang sama sebabnya tak ada antigen B. Dan dia boleh terima darah daripada kumpulan darah O sebab kumpulan darah O tiada antigen. Okey, yang dia tak boleh daripada B dan AB sebab akan berlaku penggumpalan. Okey, iaitu pengaglutinan. Okey, kalau kumpulan darah B pula, dia boleh menerima, dia tak boleh terima darah daripada kumpulan darah mana. Okey, kita tengok. Kumpulan B ada anti-A. So dia tak boleh terima yang ada antigen A lah. Tak boleh terima daripada kumpulan darah A dan tak boleh terima daripada kumpulan darah AB. Kumpulan darah B hanya boleh terima darah daripada penderma kumpulan darah B dan O sahaja. Okey. Kalau dia boleh, dia kumpulan darah AB pula, kita tengok. Okey, dia tiada antibody. So dekat sini maksudnya dia tak perlu lawan antigen mana-mana kan? Dia tak akan detect mana-mana antigen. Jadi semua jenis darah boleh derma kepada kumpulan darah AB. Okey, tengok pula kumpulan darah O. Kumpulan darah O dia ada kedua-dua antibody, anti-A dan anti-B. Okey, kalau kita tengok dalam kumpulan darah yang lain, yang ini ada anti-A, anti-B. So tak bolehlah nanti antibody akan lawan pada darah O tu. Ini ada antigen B, tak boleh juga. Ini ada antigen A, tak boleh juga. So, kumpulan darah O ni dia hanya boleh terima darah penderma daripada kumpulan darah sendiri je, kumpulan darah O je. Sebab kumpulan darah O dia tiada antigen. Okey? Okey. Itulah maksudnya. So kita tengok, kita tafsir situasi satu ni.
Jika seorang pesakit berdarah A, bolehkah pesakit tersebut menerima darah daripada penderma darah B? Okay, kita analisis dulu pesakit darah A ni. Okay, kalau penerima berdarah A, okay, jadi apa yang dia ada? Okay, dia ada antigen A, dia ada antibody anti-B. Okay, kalau penderma dia pula berdarah B, so jenis antigen dia adalah B, jenis antibody dia adalah anti-A. So dekat sini yang akan melawan adalah yang penerima ni lah. So antibody dia akan bertindak kan. So antibody A dia akan anti-B, dia akan lawan antigen B. Okey, jadi boleh tak pesakit tu menerima darah B? Jawapannya, jawapannya apa? Tidak boleh. Kedua, darah penerima dan penderma tidak serasi. Ini kerana penerima mempunyai anti-B yang akan bertindak dengan antigen B daripada penderma. Jika penerima berdarah A menerima darah penderma yang berdarah B, darah penerima akan tergumpal, mengalami pengaglutinan dan ini boleh menyebabkan kematian. Okey, kita tengok pula pesakit tu dia berdarah A, boleh tak pesakit tersebut menerima darah daripada penerima darah AB? Okey, so penderma dia darah AB. Jadi ada antigen A, ada antigen B. Antibody tiada. Okey, penerima dia darah A. So antigen yang ada antigen A dan antibody anti-B. So tengok daripada penerima dulu. Okey, boleh tak penerima ni menerima darah AB? Kita tengok anti-B ada antigen B. So jawapannya tidak boleh. Kedua-dua darah penerima dan penerima tidak serasi kerana penerima mempunyai anti-B yang akan bertindak dengan antigen B daripada penderma. Jika penerima berdarah A menerima darah penderma yang berdarah AB, darah penerima akan tergumpal mengalami pengaglutinanan dan ini boleh menyebabkan kematian. Okey, situasi 3. Jika seorang pesakit berdarah A, bolehkah pesakit tersebut menerima darah daripada penderma berdarah O? Okey, penerima darah A. So, antigen dia A, antibody anti-B. Kalau O pula, antigen tiada, antibody anti-A dan anti-B. So, anti-B ni dia boleh kesan apa-apa tak? Anti-B ni bila tiada antigen, dia tidak dapat mengesan apa-apa. Okey, jadi boleh terima. Kedua-dua darah penerima dan penderma serasi. Ini kerana darah penderma tidak mempunyai antigen A maupun antigen B. Maka antibody penerima iaitu anti-B tidak dapat mengesan sebarang antigen dari darah penderma. Maka penggumbalan darah tidak berlaku. Okey, seterusnya situasi keempat. Jika pesakit berdarah A, bolehkah pesakit tersebut menerima darah daripada penderma darah A? Okey, kalau darah A, antigen A, anti-B. Penderma darah A pun mempunyai antigen A dan anti-B. Okey, dekat sini anti-B, antibody dia anti-B. Antigen dia A. So, antibody dia bertindak balas secara spesifik. Kalau anti-B, dia kena lawan dengan antigen B. Kat sini antigen A. Jadi, dia tak dapat mengesan antigen B. Jadi, bolehlah pesakit tersebut menerima darah. Kedua-dua darah penerima dan penerima serasi kerana tidak mempunyai antigen B. Maka antibody penerima iaitu anti-B tidak dapat kesan antigen B dari darah penderma. Maka penggumpalan darah tidak akan berlaku. Okey. So kalau kat sini, inilah jadual 10.6 daripada buku teks muka surat 185 lah. Okey, kalau kamu perasan dekat sini, darah AB ni, darah O. Tengok dulu darah O. Darah O dia boleh derma darah kepada kumpulan darah. Semua kumpulan darah dia boleh.
AB, AB dan O. Jadi kita panggil dia sebagai penderma universal sebab dia boleh derma pada semua kumpulan darah. Okey, kalau darah AB pula, dia boleh menderma darah kepada kumpulan darah sendiri je, AB. Tapi dia boleh terima darah daripada semua kumpulan darah. AB, AB dan O. Jadi kita panggil dia sebagai penerima universal. Okey. Yang kedua kita tengok pula faktor reses. Okay. Untuk menentukan keserasian darah penerima dan penerima. Tapi faktor reses ni saya akan explain dalam video yang seterusnya lah. Okay. Supaya video tu tak panjang sangat. Okay. Sampai sini saja yang cikgu nak explain tentang keserasian darah mengikut faktor yang pertama iaitu jenis darah. Jenis kumpulan darah. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.